Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran dalam subjek adab ataupun akhlak sukatan tahun 4 dalam tajuk adab dalam majlis keramaian. Okey. Ada banyak adab-adab dalam majlis keramaian. Ustaz masuk 5 sahaja. Yang pertama, memberi salam dan berjabat tangan. Okey, bila kita jumpa orang dalam majlis keramaian, kita memberi salam ke dia dan kita berjabat tangan. Okey, kalau boleh lah, tapi musim ni musim Covid. Kalau boleh tak payah saling lah. Cukup sekadar letak tangan di dada. Tak perlu saling. Dah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, duduk dengan sopan. Okey, bila kita pergi kat majlis keramaian, contoh dakwah ataupun mengatik ke apa ke, kita kena duduk dengan keadaan sopan. Jangan duduk dalam keadaan tak sopan. Maka kaki pakai atas meja tak sileh. Kita kena duduk dalam keadaan sopan. Itu yang kedua. Yang ketiga, berbual perkara yang berfaedah. Kena bual benda-benda berfaedah je. Jangan duk bual benda-benda tak ada faedah. Contoh duk bual pasal bola ke, pasal lecu ke, pasal makeup ke, tak sih. Itu yang ketiga. Yang keempat, memakai pakaian menutup aurat. Okey. Bila mana kita pergi mana-mana kawasan sekalipun, pastikan pakaian kita tu menutup aurat. Okey, kalau orang lelaki daripada pusat hingga ke lutut, dan kalau perempuan semua sekali kecuali muka dan pergelangan tangan. Okey, ingat orang puas paling ramai dalam neraka orang puas sebab apa? Salah satu sebab dia gagal dalam menutup aurat. Itu yang keempat. Yang kelima, memberi tempat duduk kepada tetamu yang baru sampai. Okey, andai kata kita lama dah sapa, kita sudah dah makan gapo, dan keadaan ketika tu ramai orang. Jadi, tetamu baru sampai ni tak ada tempat duduk yang nak duduk. Jadi, seeloknya kita bagi peluang kepada tetamu baru sampai tu untuk duduk di tempat kita tadi. Okey. Seterusnya, adab makan. Okey, bila mana kita duduk dalam majlis keramaian, biasanya kita akan disediakan makanan. Okey, dan masa nak makan tu ada adab dia. Yang pertama, basuh tangan. Kita nak makan kena basuh tangan dulu. Takut di tangan kita tu ada belaka. Kumennya. Okey, macam-macamnya ada belaka. Jadi yang pertama adab makan, basuh tangan. Yang kedua, mengambil makanan yang dekat. Kalau kita nak makan, kita ambil makanan yang dekat. Kalau makan idai, makan secara berkumpulan. Kalau makan idai, kita ambil makanan yang dekat. Kalau contoh, depan kita tu ada nasi. Kita makan dulu nasi kita tu. Makan dulu nasi kita tu. Jangan duduk. Kalau kita makan idai, kita pergi ambil makanan yang jauh sekali. Tak silap gitu dah. Kita makan dulu dalam semulut. Depan mata kita. Kalau ada nasi, makan nasi dulu. Dah. Okey. Tu yang kedua. Yang ketiga, duduk dengan sopan. Kena duduk dengan sopan. Jika nak makan tu depan orang tu, jangan duduk cara tak comel. Duduk dalam keadaan comel. Duduk dengan sopan. Okey, tu yang ketiga, 3 adab makan. Seterusnya kita pergi ke adab minum. Kalau makan mesti minum. Okey. Yang pertama, duduk ketika minum. Kalau kita nak minum air, mesti duduk. Cuba usahakan untuk kita minum tu dalam keadaan duduk. Dah. Duduk ketika minum. Boleh air, boleh gelas tu, duduk baru minum. Okey. Yang kedua, tidak membazir. Ni gak ambil air 4-5 gelas. Minum segelas. Hak lain teruk saja. Tak silap gitu. Bazir-bazir ni salah satu amalan makhluk yang dibenci Allah, nama dia syaitan. Okey. Syaitan ni dia suka bazir. Kalau kita bazir juga kan, bahayalah kita ni. Okey, kita nak suka syaitan pula. Yang ketiga, membaca doa. Sebelum kita minum, kita baca doa dulu. Baca. Paling kurang pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Ya. Seterusnya, larangan di majlis keramaian. Okey. Gapo dia? Di majlis keramaian, kita tak boleh buat.
Okey, yang pertama ada banyak sebenarnya, tapi Ustaz tulis 5 sahaja. Yang pertama, ngopak. Duduk dalam majlis yang ramai, kita duduk ngopak ke orang. Tak boleh. Memang kita jumpa saing ke apa, tapi tak duduk ngopak lah pasal orang. Kalau nak cerita pasal benda-benda baik, tak apa, tak ada masalah. Yang kedua, mencelah percakapan orang. Tengah-tengah orang kecek tu kita japuk. Tak boleh. Tambah-tambah kita budak-budak pun tak boleh nak japuk orang tua. Kita senyap ya. Kecuali kalau ada orang tanya. Yang ketiga, membuka aib orang. Seperti tadi lah, ngopak, fitnah, buka aib orang. Buka aib orang. Jadi, cuba elakkan benda. Aib orang ni kita kena jaga seperti mana kita jaga aib kita. Jangan aib orang kita cerita, aib kita tak cerita. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, duduk di tengah pintu masuk. Ini larangan di majlis keramaian. Jangan duduk di tengah pintu masuk. Contoh, di sebuah rumah tu ada satu laluan. Dia jadi laluan masuk. Nak masuk ke rumah tu, awak duduk situ. Tak boleh. Jangan duduk situ. Sebab dia mengganggu orang nak keluar masuk dalam rumah tu. Jadi, nak duduk, pastikan duduk di kawasan yang tidak mengganggu laluan orang nak pergi masuk. Itu yang keempat. Yang kelima, berbisik-bisik sesama tetamu. Jangan duduk bisik. Bisik-bisik ni satu amalan yang tidak disukai oleh Nabi. Kalau ada gapo-gapo ayat ya. Tak usah duduk bisik-bisik. Baik. Okey, sebelum kita makan biasanya kita baca doa. Okey, doa apa kita baca? Ni awak boleh dengar Ustaz baca lah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ustaz boleh lagi sekali. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Maksud dia apa? Ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Tu doa sebelum makan. Doa selepas makan pula, sudah makan ada doa dia juga. Doa dia lagu mana? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Saya ulang lagi sekali. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Maksud dia, segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan kepada kami dan menjadikan kami orang Islam. Okey, tu maksud doa selepas makan. Seterusnya kita pergi kepada faedah beradab. Faedah beradab dalam majlis keramaian. Gapo faedah dia, gapo kesan baik dia. Yang pertama, disenangi orang lain. Orang lain suka kita, dia senang dengan kita. Jadi bila kita beradab dengan orang jadi suka kita. Yang kedua, dihormati tetamu lain. Kalau kita jaga adab dengan orang lain, kita hormat pada orang lain, insya-Allah orang akan hormat kita pula. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, meninggikan maruah diri. Okey, bila kita beradab dengan orang lain, maruah diri kita ni tinggi. Jadi tidak rendah. Kalau tak orang lain tengok kita buat perangai tak comel, jadi maruah diri kita tu rendah. Okey. Seterusnya kita tajuk akibat tidak beradab. Akibat-akibat ni kesan buruk. Kesan buruk tidak beradab. Yang pertama, tidak disenangi orang lain. Orang lain tak suka kita. Tengok kita pun berasa benci. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dihormati tetamu lain. Okey. Sebab kita tak hormat orang lain, jadi orang tak hormat juga lah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjatuhkan maruah diri. Okey, kalau kita buat perangai uduh, kita sendiri menjatuhkan maruah diri kita sendiri. Bukan orang lain jatuh diri kita sendiri, tapi kita sendiri menjatuhkan maruah diri kita sendiri. Okey.